kita akan sambung belajar bab 2 struktur dan fungsi daun. Kita akan belajar untuk standard kandungan 2.2, organ utama pertukaran gas. Nampak semua PowerPoint teacher ni nampak tak? PowerPoint teacher nampak tak? Respon sikit. Okay, good. Jadi untuk 2.2, organ utama pertukaran gas, standard pembelajaran, pelajar, murid boleh mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Kenapa perlu ada pertukaran gas dalam tumbuhan? Untuk apa? Dan apa gas-gas yang terlibat? Yang kedua, murid boleh menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Kenapa stoma tu boleh terbuka dan tertutup? Kenapa pada waktu siang hari stoma terbuka? Kenapa pada waktu malam stoma tertutup? Berdasarkan pengambilan ion kalium dan juga perubahan kepekatan sukrosa. Mana datang kepekatan sukrosa ni? Kenapa ion kalium diambil, diangkut, bergerak masuk ke dalam sel pengawal ketika pada waktu siang? Kita akan belajar. Kemudian murid boleh meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okay. Keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Jadi ini adalah bahagian daun lah, lamina daun kita belajar semalam kan. Bila dibesarkan satu bahagian, kita nampak ini bahagian epidermis bawah kita akan nampak adanya stomata. Okey, stomata. Jadi yang sepasang yang kiri kanan ni, ini adalah sel pengawal, gut cell. Kalau untuk bahasa Inggeris, stoma tu merujuk kepada liang. Ni, liang dalam ni. Jadi stomata ni adalah merujuk kepada kedua-duanya, sel pengawal dan juga liang stoma tu. Jadi stoma ni merupakan liang stoma yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Jadi ini macam mulut ni kan, bukaan dia ni. Ini adalah stoma lah. Setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel pengawal. Yang ni kiri kanan sel pengawal ni yang bentuk macam buah pinggang ni kan, ginjal ni. Yang mengawal atur pembukaan dan penutupan stoma dengan menukarkan bentuknya. Ni kan dia nak masuk tadi tak ada pun. Jadi sel pengawal ni dia juga mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, tadi ini adalah stoma. Ini adalah stoma lah, liang stoma. Yang mana liang stoma ni dia diapit, sekejap teacher lukis. Okey. Okey, ini adalah liang stoma. Dia diapit oleh sepasang sel pengawal. Alamak, terlebih. Ni sepasang sel pengawal. Dan sel pengawal ni dialah yang akan menyebabkan sama ada stoma ni boleh terbuka ataupun tertutup. Sel pengawal ni dia walaupun dia terletak di bahagian epidermis bawah, tapi sel pengawal ni special dia ada kloroplas. Dia ada kloroplas. Jadi bila dia ada kloroplas, sel pengawal ni dia boleh menjalankan fotosintesis. Tetapi sel epidermis bawah yang lain, yang sel epidermis bersebelahan dengan dia tak boleh buat fotosintesis. Kenapa? Sebab sel epidermis bawah tiada kloroplas. Tetapi sel pengawal ada kloroplas.
Okey. Bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan stoma? Jadi hari ni kita nak belajar mekanisme bagaimana stoma ni terbuka dan tertutup. Jadi ia bergantung kepada keadaan sel pengawal yang dua tadi tu kan. Sama ada segah atau flaccid. Segah atau flaccid. Yang ni kita dah belajar masa form 4 sebelum ni kan. Kita belajar jika kita ada sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan kita lukis kat bawah ni nampak kan. Apabila air meresap masuk secara osmosis ke dalam sel tumbuhan ni, maka air tu akan meresap masuk dalam bakul. Jadi bakul ni akan mengembang kan. Ini nukleus ni, bakul yang besar mengembang. Ini akan mewujudkan tekanan segah. Jadi sel ini dalam keadaan segah. Tapi apabila air meresap keluar daripada sel tumbuhan secara osmosis, kita boleh tengok membran plasma tertarik menjauhi dinding sel dan bakul itu akan mengecut. Bakul tu akan mengecil. Sitoplasma mengecut. Jadi ini adalah keadaan di mana sel itu flaccid. Ini adalah sel menjadi segah, ini adalah sel menjadi flaccid. Tapi ini merujuk kepada sel tumbuhan yang tipikal, yang biasa. Tapi kalau untuk sel pengawal, bentuknya macam ginjal kan, macam ni. Yang mana dinding sel di bahagian dalam tu lebih tebal, manakala dinding sel di bahagian luar tu dia lebih nipis. Ni dinding sel bahagian dalam lebih tebal. Yang ini pun dinding sel bahagian dalam lebih tebal. Kalau yang kat luar ni dinding sel luar, dia lebih nipis, lebih elastik. Lain bentuk. Jadi sel pengawal ni ialah sel tumbuhan yang telah menjalani pembezaan dan pengkhususan. Apa maksud pembezaan? Di mana ia mempunyai bentuk dan struktur yang berbeza dengan sel tumbuhan biasa ni. Lepas tu apa maksud dengan pengkhususan? Ia mempunyai fungsi yang tertentu. Jadi keadaan sel pengawal ni sama ada segah ataupun menjadi flaccid, ia dikawal oleh pengambilan ion kalium oleh sel pengawal atau kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Jadi ada dua perkara di sini yang mempengaruhi sama ada sel pengawal tu menjadi segah ataupun flaccid. Yang mana bila sel pengawal ni segah atau flaccid, ia akan melibatkan sama ada stoma tu terbuka ataupun stoma tu tertutup. Okey. Jadi sekarang ni kenapa stoma ni boleh terbuka? Bagaimana gambar stoma terbuka? Ini adalah gambar stoma tertutup. Kita nampak dia tertutup stoma ni. Ini adalah gambar stoma terbuka. Liang tu terbuka, stoma ni terbuka. Bagaimana stoma ni boleh terbuka? Disebabkan oleh pengambilan ion kalium dan juga kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Macam mana tu teacher? Sekarang teacher nak terangkan dengar. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tiba-tiba teacher terdisconnected, tolong WhatsApp teacher Kamu ada lagi ni kan? Sekejap. Ada teacher. Itulah. Teacher takut teacher cakap sorang-sorang je. Okey, jadi sekarang ni pada waktu siang. Okey, stoma ni dia terbuka pada waktu siang. Kenapa waktu siang? Kamu belajar sebelum ni dalam sains, cahaya matahari tu ada spektrum warna dia kan? Ada 7 warna kan? Pada waktu siang, especially pada waktu pagi lah, dia ada cahaya biru daripada cahaya matahari ni.
Yang mana cahaya biru ni dia akan merangsang ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Jadi ion kalium ni adalah zat terlarut. Zat terlarut Sekarang ni nota yang kamu nampak ni adalah sebiji nota dalam buku teks. Teacher tak ada ubah apa-apa tapi ada sesuatu yang teacher nak betulkan di sini. Sebab ada benda yang salah dan teacher dah check dengan buku teks bahasa Inggeris. Buku teks bahasa Inggeris betul. Tapi buku teks bahasa Melayu dia translate salah. Okey. Jadi semua ada buku teks kan? Semua ada buku teks kan? Jadi buku teks untuk bahasa Inggeris ni dia pada muka surat 32. Untuk bahasa Melayu sama juga, muka surat 32 juga. Okey, jadi sekarang ni ion kalium ini kita panggil sebagai zat terlarut. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris solute. Jadi sekarang ni bila ion kalium tu dia bergerak ke dalam sel pengawal, zat terlarut tinggi kan kita dah belajar tahun lepas masa form 4, apabila zat terlarut tinggi, air tu, kepekatan air akan menjadi rendah. Tapi dalam tingkatan 5 menggunakan istilah baru, keupayaan. Apa maksud keupayaan? Bilangan. Keupayaan dalam buku teks ni dia merujuk kepada bilangan. Jadi untuk buku teks bahasa Melayu dia kata bila ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal, dia kata keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat. Salah. Bukan larutan tetapi adalah zat terlarut. Jadi boleh ubahlah dalam buku teks tu guna pensel je lah guna pensel, jangan guna pen. Itu hak milik kerajaan tu. Dalam buku teks bahasa Inggeris betul. Dalam buku teks bahasa Inggeris dia sebut solute. Solute potential, betul. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris larutan ni adalah solution. Bukan solute. Solute tu maksudnya zat terlarut. Jadi yang BM ni salah translate, tolong ubah Keupayaan zat terlarut dalam sel pengawal meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya bilangan zat terlarut dalam sel pengawal meningkat. Apa zat terlarut tu? Dia merujuk kepada ion kalium. Dan dia bertentangan. Bila keupayaan zat terlarut dalam sel pengawal ni meningkat, keupayaan air dalam sel pengawal ni menurun. Bilangan molekul air dalam sel pengawal ni menurun. Jadi ini menyebabkan molekul air dari sel-sel epidermis bersebelahan. Macam sekarang yang kamu nampak ini adalah sel pengawal. Ini pun sel pengawal. Ni sel sebelah dia ni. Sel ini, sel ini, sel ini. Yang tu namanya sel epidermis bersebelahan. Merujuk kepada sel epidermis bawah lah. Tapi kita panggil sel epidermis je lah. Okey, jadi molekul, jadi ini kan bila dalam sel pengawal tu air sikit, dekat luar sel epidermis bersebelahan tu air banyak, kita dah belajar kan osmosis. Air dia akan bergerak dari kawasan yang berkepekatan air tinggi ke kawasan yang berkepekatan air rendah. Jadi air daripada sel epidermis bersebelahan akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Apa berlaku? Bakul akan mengembang semua tu kan. Menyebabkan sel pengawal menjadi segah. Bila sel pengawal menjadi segah, ia akan melengkung keluar. Maka stoma akan terbuka. Okey. Itu daripada segi pengambilan ion kalium. Juga proses kenapa dia boleh meningkatkan keupayaan zat terlarut dalam sel pengawal ni juga melibatkan kepekatan sukrosa. Okey. Satu tadi tu pengambilan ion kalium kan? Ya. Ada soalan ke?
Tak ada kan? Okey. Jadi, selain daripada pengambilan ion kalium pada waktu siang hari disebabkan oleh cahaya biru daripada cahaya matahari itu, ada satu lagi yang menyebabkan stoma terbuka, iaitu fotosintesis. Pada waktu siang hari, ada cahaya matahari. Apabila ada cahaya matahari, proses fotosintesis boleh berlaku. Jadi, kadar fotosintesis ni akan meningkat. Fotosintesis ni dia akan menghasilkan glukosa. Lepas itu glukosa ni dia akan mengalami kondensasi menjadi sukrosa. Ini menyebabkan kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi. Keupayaan air dalam sel pengawal menurun. Dia samalah macam tadi kan yang ion kalium tadi tu kan. Jadi ada dua perkara kat sini. Apa yang menyebabkan keupayaan zat terlarut meningkat dalam sel pengawal? Disebabkan oleh keupayaan ion kalium zat terlarut tadi dan juga kepekatan sukrosa. Dalam kes ni Lepas itu, bila zat terlarut ni tinggi, automatik bilangan air dalam sel pengawal tu menurun. Keupayaan air dalam sel pengawal ni menurun. Keupayaan ni merujuk kepada bilangan. Dia samalah macam tadi tu kan. Menyebabkan molekul air dari sel epidermis bersebelahan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Jadi, sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar. Jadi, stoma akan terbuka. Jelas tak kat sini? Penglibatan pertama, pengambilan ion kalium ke dalam sel pengawal. Kedua, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Boleh Boleh. Boleh. Dalam gambar ni pun nampak bila ada cahaya, ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Lepas tu sel pengawal ni dia ada kloroplas, jadi dia akan menjalankan fotosintesis, menghasilkan glukosa yang merupakan gula yang larut, sukrosa. Lepas itu bila zat terlarut tinggi dalam sel pengawal menyebabkan keupayaan air menurun, air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal. Sebenarnya teacher pun sekarang ni pun nak membiasakan diri juga dengan keupayaan ni. Sebab dalam KBSM untuk form 5 tahun lepas, dia tak ada sebut keupayaan. Tapi kita menerangkan tentang tekanan osmosis. Tekanan, tapi teacher bagi jugalah pendedahan kepada kamu walaupun dalam KSSM silibus yang baru ni tak ada, just sebagai penekanan. Apabila bilangan zat terlarut meningkat, maka ia akan meningkatkan tekanan osmosis. Jadi maksud tekanan osmosis ni meningkat adalah kepekatan zat terlarut yang meningkat dan kepekatan air yang berkurang. Itu maksud tekanan osmosis meningkat. Kalau tekanan osmosis berkurang, maksudnya kepekatan zat terlarut berkurang dan kepekatan air meningkat. Tapi untuk silibus kamu, KSSM, dia tak ada ceritalah pasal tekanan osmosis, tapi dia menceritakan keupayaan. Okey, habis untuk pembukaan stoma. Sekarang kita nak belajar kenapa liang stoma ni tertutup. Bagaimana daripada stoma yang terbuka, tertutup pada waktu malam. Ada juga dua faktor. Pertama, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Kedua, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Okey, sekarang ni apabila pada waktu malam tak ada cahaya biru, cahaya matahari tu. Jadi ion kalium tidak dirangsang untuk bergerak masuk ke dalam sel pengawal.
Ion kalium ni akan bergerak keluar dari sel pengawal. Diorang nak masuk ke? Okey, tak ada confused bunyi dia tu. Okey. Kalau tak faham tanya ni teacher dah cakap one by one dah ni. Satu persatu. Okey, semula Jadi, bila waktu malam tak ada cahaya biru tu. Jadi, ion kalium tidak dirangsang untuk bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Ion kalium ni akan bergerak keluar dari sel pengawal. Ini menyebabkan keupayaan, potong salah dalam buku teks bahasa Melayu salah. Tapi dalam buku bahasa Inggeris dah betul, dah solute. Keupayaan zat terlarut di dalam sel pengawal menurun. Jadi, dia automatik. Keupayaan air dalam sel pengawal meningkat. Ini menyebabkan, kedua-dua ni, saya tambahlah sikit lagi Ini menyebabkan tekanan osmosis menurun. Ini cuma sebagai tambahan maklumat untuk kamu je lah. Jadi bila keupayaan air dalam sel pengawal tu meningkat, dalam sel pengawal ni banyak air. Dalam sel pengawal ni banyak air. Dalam sel epidermis bersebelahan ni air kurang. Jadi air ni dia akan bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi air ke kawasan yang berkepekatan rendah air, merentasi membran separa telak secara osmosis kan. Jadi air daripada sel pengawal ni akan meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Apabila sel pengawal ni kehilangan air, ia akan menjadi flasid. Apa flasid tadi? Membran plasma tertarik menjauhi dinding sel, bakul mengecil, sitoplasma mengecut. Lalu sel pengawal ni dia melengkung keluar. Sel, kesalah ni. Kejap. Kita tengok balik. Pembukaan stoma tadi, salah tarik ni. Okey, minta maaf Tadi kalau pembukaan stoma tadi, sel pengawal menjadi segar dan sel pengawal melengkung keluar. Ni kan nampak kan jelas ia melengkung keluar kan? Keluar ni. Maka stoma akan terbuka. Tapi apabila sel pengawal menjadi flasid, sel pengawal ni akan melengkung ke dalam. Teacher minta maaf typing error. Minta maaf banyak-banyak. Potong. Tapi dalam buku teks tak ada ni. Dalam buku teks tak ada Dia cuma stop dekat sel pengawal menjadi flasid. Tambahlah sel pengawal menjadi flasid dan melengkung ke dalam. Ni kan ke dalam lah. Macam ni. Dia melengkung ke dalam. Jadi stoma tertutup. Masya Allah. Teacher minta maaf. Stoma akan tertutup. Minta maaf banyak-banyak. Okay, typing error Okey, kemudian kita pergi pula kepada, yang ni betul, yang ni betul. Penutupan stoma, tadi pun, yang ni pun penutupan stoma juga. Tapi disebabkan oleh pengambilan ion kalium. Ia juga dibantu oleh kepekatan sukrosa. Kenapa pula? Okey. Bila waktu malam, tak ada cahaya matahari. Bila tak ada cahaya matahari, fotosintesis tidak boleh berlaku. Bila fotosintesis tidak berlaku, maka tidak dapat menghasilkan sukrosa. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal menjadi rendah. Dia bertentangan. Bila kepekatan sukrosa, zat terlarut dalam sel pengawal menjadi rendah, menyebabkan keupayaan air dalam sel pengawal meningkat. Bilangan molekul air dalam sel pengawal ni meningkat. Banyak air dalam sel pengawal. Bila ini berlaku, molekul air dari sel epidermis bersebelahan
molekul air dari sel-sel epidermis meresap keluar dari sel pengawal ke sel, okey, minta maaf minta maaf banyak. Okey, molekul air dari sel pengawal, salah typing error. Molekul air dari sel pengawal meresap keluar ke sel epidermis secara osmosis. Okey, boleh rujuk. Typing error Okey, tengok balik. Muka surat 32 buku teks. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis secara osmosis. Kejap kita tukar terus. Kejap kita tukar. Kejap Okey. Mana tadi sini penutupan stoma. Yang ni melengkung ke dalam. Okey, yang ni melengkung ke dalam. Kemudian yang ini molekul air dari sel epidermis. Bukan, molekul air dari sel molekul air meresap keluar. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal menjadi flaccid dan melengkung ke dalam lah. Stoma akan tertutup. Okey, jelas ke kat sini? Tak pening kan? Sekejap back balik tadi, back balik. Nadik. Okey. Yang ni teacher dah betulkan Yang ini pula, okey, apabila molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis bersebelahan secara osmosis, sel pengawal akan menjadi flaccid dan melengkung ke dalam. Maka stoma akan tertutup. Okey, jelas tak kat sini? Ada soalan tak? Jelas teacher. Okey, alhamdulillah jelas Okey, jadi teacher minta maaf typing error tadi tu tak perasan, minta maaf banyak-banyak. Okey, kita pergi kepada buku teks muka surat 35. Kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey, ni tumbuhan segar yang ni yang teacher sebut tadi tu. Dinding dalam sel dia tebal. Okey, ini sayang. Sekejap saya lukis. Okey, ni. Ini adalah sel pengawal. Kalau kamu tak jelas lagi, ini sel pengawal. Ada sepasang sel pengawal. Mana sel epidermis? Ni yang keliling dia ni. Yang keliling dia ni lah sel epidermis. Okey, kalau kamu tengok sekarang ni, kamu nampak tak? Ini stoma tutup ni. Stoma tutup. Sel pengawal menjadi flaccid kan, melengkung ke dalam. Okey. Ni dah teacher skip Okey ni. Yang ni tengok dulu tumbuhan segar. Tumbuhan segar ni okey ni ditunjukkan. Yang teacher lukis tadi tu. Dinding dalam sel tebal di bahagian dalam. Dinding luar sel ni dia nipis. Okey. Yang ni tumbuhan segar. Apabila tumbuhan dia mendapat air yang mencukupi, sel pengawal menjadi segar. Sel pengawal ni mempunyai dinding dalam sel yang tebal dan kurang elastik berbanding dinding sel luar. Sifat dinding luar sel, berbanding dinding luar sel. Sifat dinding luar sel ni dia nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal melengkung keluar dan stoma terbuka ketika sel pengawal tu segar. Berbeza ketika sel pengawal ni flaccid. Apabila tumbuhan layu bila tumbuhan ni kekurangan air, sel pengawal menjadi flaccid. Sifat dinding sel luar, sel tadi kan?
Buku teks pun salah buku teks ni pun salah. Sifat dinding luar sel. Cuba sifat dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal kehilangan kesegahan dan melengkung ke dalam lalu stoma tertutup. Ingat je, kalau sel pengawal ni segah, stoma terbuka. Kalau sel pengawal ni flaccid, stoma tertutup. Kenapa stoma terbuka dan tertutup? Disebabkan cahaya matahari itulah. And then pengambilan ion kalium dan juga kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Jadi pada waktu malam, stoma tertutup. Pada waktu siang, stoma terbuka. Okey. Itu sahaja untuk standard kandungan 2.2. Ada soalan tak?